slideshow tu kot. Sebab malam ni kita akan belajar pasal graphic design 101. Maksudnya memang basic je kita akan belajar dulu sebelum ni. Kita akan kenal apa itu graphic design apa semua. Okay, semua nampak tak slide tu? Okay. Okay. Macam kita belajar kat sini is basic graphic design 101. Memang kita belajar basic je dulu supaya bila kita nak buat design menggunakan software, apa-apa software nanti, kita tahu apa yang perlu ada dalam satu design tu lah. Boleh saya teruskan tak? Kalau ada saya laju ke apa, boleh inform lah Okay. Next slide, Afrina. Okay, nampak tak? Speak loudly, speak visually. Ada siapa nak cakap apa tak pasal gambar singa ni? Ada siapa yang faham tak apa maksud di sebalik design poster ni? So boleh respon through mic. Simple. Poster yang simple. Okay. Okay, dia satu poster. Kalau ikut kenapa saya masukkan poster ni dekat dalam slideshow ni, sebab kita nak cakapkan walaupun satu poster yang simple macam ni, tapi kita jelas message yang nak disampaikan daripada poster ni lah. Sebab daripada gambar singa tu sendiri, dan juga yang ni tahu tak macam apa speaker yang orang cakap untuk kuatkan tu, macam healer tu. So nak gambarkan melalui visual, sebenarnya kita boleh sampaikan sesuatu message yang berkesan lah. So sebenarnya graphic design ni satu cara untuk kita sampaikan apa-apa message dengan lebih berkesan. Okay, next slide. Sekejap Okay. Apa itu graphic design? Dia dekat slide first is typography, 2 fotografi, 3 iconography, dan 4 illustration. Okay, ada siapa faham tak apa beza dua poster yang saya bagi contoh kat sini, no smoking dengan yang sebelah tu? Ada siapa tak nak explain ke apa? Mungkin ada nak
nak share apa-apa daripada dua contoh posting yang saya bagi ni? Tak ada nak respon ke? Okay, satu poster yang sebelah kiri dia tunjuk macam tegas kat situ. Yang sebelah tu pula dengan cara yang macam ringan sikit dan mungkin kalau orang tengok pun dia tak rasa takut pun untuk tak merokok. Betul. Kenapa kalau no smoking punya poster kita tak buat poster yang terlampau sarat dengan gambar yang bukan-bukan ataupun font yang ada orang panggil decorative font kan. Sebabnya dia nak sampaikan mesej sesuatu yang tegas lah. Macam yang no smoking yang besar di kiri ni, dia nak tunjukkan sesuatu yang tegas. Memang color merah tu dengan lambang rokok tu dah terangkan perkara dilarang merokok tu satu benda yang yang serius lah. Kalau macam sebelah tu pula, thank you for not smoking ni, pada saya benda poster ni tak sesuai sebabnya dia gunakan illustration kartun lelaki tu dan juga font yang tak nampak serius. Faham tak? Font yang nampak macam main-main. Kalau kita nak tulis thank you juga sesuai lah, tapi sebabnya bila kita nak terangkan sesuatu sesuatu penegasan tentang apa-apa larangan tu, sepatutnya guna font yang lebih bold, yang lebih caps lock semua supaya bila orang tengok dari jauh pun dah tahu perkara ni dilarang. Contoh macam no smoking ni lah. Sebab tu kalau kita tengok kat mana-mana macam restoran ke, macam dekat hospital ke apa-apa larangan tu ditulis dengan font yang warna hitam. Dia kau boleh caps lock semua, huruf besar semua. Lepas tu simbol tu jelas. Dia tak ni lah. Okay. Sufi Hadirah, maksud poster sebelah kanan. Dia saya boleh katakan tak menepati syarat grafik design lah. Sebabnya dia tak sampaikan mesej tu dengan berkesan. Orang macam bila tengok orang yang merokok, bila tengok poster ni tak rasa pun sesuatu penegasan tu. Sesuatu penegasan larangan merokok tu lah. Okay, next. Okay. Sebenarnya graphic design ni dia sebenarnya everywhere around us tau. Mana-mana apa yang hidup kita sebenarnya semua ada graphic design. Okay, siapa kat sebelah dia sekarang mungkin dekat-dekat dengan dia mungkin ada buku ke, ada botol air ke. Okay, Sufi dekat dengan Sufi ada apa? Tu tunjuk. Ada watercolor. Watercolor, okay. Dekat watercolor tu brand dia. Brand kita. Dekat situ sebenarnya packaging watercolor tu sebenarnya adalah satu graphic design lah. Warna apa color tu? Maksudnya packaging tu. Kalau kotak dia warna biru, logo Niki dia tu warna kuning. Dia nampak tak? Dia kat situ sebenarnya kat mana-mana pun ada ni kan. Contoh macam dekat sini sekarang ada botol pewangi ni. MVP ni, nampak tak? Ke tak nampak? Okay, dekat pewangi MVP ni Nampak. label tu sendiri ada satu graphic design lah sebenarnya. Lepas tu dia sebenarnya daripada zaman kuno dulu, zaman Paleolitik, Neolitik, Mesolitik, zaman logam tu semua memang satu medium untuk kita untuk orang berkomunikasi, untuk sampaikan mesej. Kalau macam gambar yang sebelah kiri ni kan, yang ni cave drawing pada zaman Paleolitik dulu.
orang-orang dalam gua, kau orang dulu duduk dalam gua kan. So dia nak sampaikan, nak bercerita sesuatu mesej tu, dia akan lukis gambar-gambar ni. Sebab waktu zaman waktu zaman ni belum ada huruf-huruf lagi. Nampak dia macam ni, mungkin yang leher panjang ni mungkin dinosaur ke, mungkin macam haiwan lain nak terangkan kan. Mungkin ada waktu nak terangkan keadaan kat situ, keadaan waktu tu banyak haiwan yang berada sekitar dia orang lah. Okay, yang sebelah ni, sebelah gambar ni pula yang ada logo MACD ni dekat Times Square dekat US. Kita tengok kan, walaupun dekat jalan raya, dekat Times Square ni dia satu jalan raya yang sibuk lah dekat US. So sepanjang jalan tu sentiasa penuh dengan graphic design. Macam contohnya ada logo MACD. Lepas tu ada logo filem, ada poster filem, ada signage lain-lain. Maksudnya dekat dalam graphic design ni kita bukanlah sekadar poster saja. Dia ada papan tanda, ada label packaging, ada dekat buku. Maksudnya dekat semua kita pun semua ada. Contoh lagi satu, kalau saya kata visual communication yang berkesan, saya pernah tengok semua pernah tengok Al-Quran kan. Al-Quran tu sendiri adalah satu visual communication yang berkesan lah. Di huruf-huruf Arabik tu nak terangkan satu makna tu kan, walaupun dia tak melalui lukisan, tapi huruf-huruf tu sendiri sebenarnya satu seni yang ada orang kaji lah sebenarnya. Okay, next. Okay, siapa rasa graphic design ni hanyalah benda-benda yang kreatif je? Depends. Okay, actually sebenarnya graphic design ni, orang graphic design ni akan terlibat dalam macam-macam bidang lah. Contoh macam saya bagi contoh ni, dia ada graphic design ni, dia related dengan oil and gas, engineering, dengan medical dan pelbagai bidang yang lain lah yang berbeza. Walaupun macam background kita nanti masing-masing berbeza kan. Ada yang tadi siapa yang daripada food processing, mungkin nanti ada yang sambung bidang engineering, ada sambung bidang sains ke, ada sambung bidang ekonomi ke apa. Sebenarnya bila kita tahu sesuatu kita tahu mengenai graphic design tu, dia sangat membantu kita lah untuk, contoh macam nanti bila buat assignment kan, font apa yang patut guna dalam assignment nanti nak guna. So dia bila kita tahu font yang sesuai, kita tahu font untuk assignment nak guna, untuk mudahkan lecturer baca nak guna font yang macam mana. Contoh macam kat sebelah ni, gambar ni kan, this one is lukisan technical drawing lah. This one is technical drawing, nak shape yang sebelah ni. So semua ni sebenarnya adalah graphic design untuk bahagian engineering, technical drawing ni lah. Lepas tu yang sebelah ni pula, yang botol sawit ni, botol minyak sawit ni, dia fokuskan kepada label tu lah. Macam mana perkataan seremoni tu, macam mana gambar makanan tu nak terangkan minyak ni minyak apa. Cuba bayangkan minyak ni dia adalah perkataan seremoni je, tak ada gambar-gambar makanan tu. Agak-agak orang tahu tak seremoni dia adalah minyak masak ke minyak motor? Sebab colour sama je. Sebab tu penting dalam graphic design ni kita gunakan illustration yang sesuai, colour yang sesuai dengan sesuatu perkara itulah. Takkanlah dekat minyak sawit. Minyak sawit ni biasa kita guna untuk menggoreng kan. Kita tak boleh letak gambar kek sebagai illustration kat situ. Dia terpaksa lah letak gambar ayam goreng, dia letak gambar kuih-kuih yang digoreng supaya bila sekali kita tengok dekat dekat supermarket ke dekat pasar raya, kita tahu oh minyak ni untuk menggoreng kan.
Okay. Next. Okay, next slide. Okay. Ada peraturan dalam graphic design yang perlu kita ikut untuk hasilkan sesuatu design yang dapat menyampaikan mesej yang berkesan dan tepat kepada audiens kita. Okay, nampak tak? Bila sesuatu design tu tak ikut konsep ataupun tak ikut peraturan yang sebetulnya, mesej tu tak sampai, dia akan jadi satu benda yang lawak lah. Contoh macam kat sini gambar apa? Ni gambar kotak packaging Pampers ni lah, diapers baby. Nampak tak? Bila dia nak buat lubang tu dalam yang sama dekat dengan mulut baby tu. Nampak tak? Siapa rasa benda ni satu benda yang lawak lah. Dia jadi macam seolah-olah mulut baby tu dah berlubang dah kat situ. So kat sini sebenarnya designer dia juga dia adalah tim dia, designer, ada orang yang buat packaging ni, dia orang tak berbincang ataupun dah bincang tapi designer ni buat ikut suka hati dia juga, pakai gambar baby yang apa duduk dalam keadaan yang duduk dalam keadaan baring macam tu kan, macam ada parents dia pegang kepala tu. So lawak lah benda tu, jadi fail, bagi kat sini fail design lah. Mungkin kalau kita boleh ubah keadaan baby ni, kita letak dekat penjuru, kita ke bawahkan sikit posisi baby tu, gambar baby ni kita ke bawahkan sikit supaya bila dia tebuk lubang dekat dalam ni, dia tak ganggu pun image baby tu. Okay. Sebenarnya banyak fail design yang tak bawa maksud ataupun tak bawa mesej yang berkesan. Kalau tengok dekat Google kan, sebenarnya ada sesetengah design bila buat tak ikut konsep atau tak ikut peraturan, dia jadi design yang memang lawak ataupun design yang agak lucah sebenarnya. So kadang-kadang memang ada lah, kalau tengok saya tak letak dekat slide, tapi ada design yang nampak, kita tengok pun nampak awkward sebenarnya. Okay, next. Okay, contohlah yang kedua kan, tengok tak dua-dua design ni maybe maksud dia untuk sampaikan hiburan, tapi macam tak kena lah, sebabnya packaging Pampers tu kita letak dekat rak, orang nak beli kan. So mungkin kalau orang tengok daripada jauh, tengok sekali memang tergelak lah, dan orang akan buat joke lah. Kalau sekarang mungkin akan viral dekat Twitter ke, dekat Instagram ke, orang akan buat lawak lah sebenarnya. Okay, macam dua design, kau tengok poster kat sini kan, siapa rasa poster mana yang lebih menarik? Saya nak tanya Asma. Dia boleh respon on mic lah. Ni. Yang belah kanan lagi menarik rasanya. Yang mana? Warna hijau. Warna hijau. Warna hijau, okey. Buat lagi kemas. Okay. Ada yang lain-lain nak bagi pandangan, poster mana yang lagi menarik? Okey, warna hijau. Okey. Bagi semua okey. Semua kita rasa, kita nampak hijau ni nampak lebih menarik kan, kita rasa kan. Sebenarnya sebabnya hijau ni, poster hijau ni dia menggunakan peraturan graphic design yang betul lah, daripada segi color, daripada segi apa, font,
daripada segi susun atur, layout poster ni satu yang bagus. Dia boleh kata ni satu poster yang bagus lah. Yang warna orange ni, dia colour dia pun tak sesuai sebabnya kita nak gambarkan recycle day tapi dia gunakan warna orange, which is benda tu tak nampak sesuatu yang green apa orang kata, sebab kalau recycle ni sesuatu yang hijau kan, kita nak selamatkan alam, kita guna warna orange ni macam tak kena sebenarnya. Lepas tu font dia punya susun atur semua pun memang kita boleh kata kacau bilau lah. So nanti kita akan ada next bab kenapa saya akan explain kenapa kena guna font yang sesuai dan susun atur yang sesuai. Okay, next. Next slide. Okay, next is 6 basic elements of graphic design. Elemen yang perlu ada 6 elemen ni, dia sebenarnya banyak lagi lah, tapi 6 elemen ni pada saya penting untuk ada satu design yang bagus lah. Okay. First is space ataupun ruang. Satu design yang bagus, dia designer ataupun orang buat design tu gunakan space tu dengan baik. Maksudnya kat sini dekat dalam design ni sebenarnya ada dua, kalau secara general ada dua space lah. Satu is positive space, apa yang nak difokuskan dalam design, dan negative space. Biasanya negative space ni adalah background lah. Contoh kat sini saya ambil contoh, semua pernah pergi kedai makan tak? Mesti pernah kan? Mesti biasa tengok menu dekat kedai makan. Okay, saya nak tanya apa pendapat berkenaan menu yang daripada kedai Tom Yum ni? Jelas, tersusun, kemas. Yang lain kalau ada nak respon, dia respon. Design, kenapa saya ambil contoh menu kedai Tom Yum ni, kita boleh tengok dia kelaskan setiap makanan tu dengan secara yang teratur lah. Dia gunakan saya rasa ni size A3, size kertas lukisan besar tu. Dia susun macam seafood, apa dia kan, ada Tom Yum, ada bawah Tom Yum tu, ada lagi makanan-makanan yang dia senaraikan. Lepas tu dia punya susunan tu ikut sampailah kita. So bila kita tengok sekali pun kita dah tahu, oh saya nak makan sup. Saya tengok bahagian sup, tak perlulah tengok satu-satu daripada dalam menu ni, kita dah tahu dah apa kita nak makan, kita tengok dekat bahagian tu. So orang yang buat design ni, saya boleh katakan dia gunakan space yang bagus kan. Walaupun informasi dalam design menu ni agak banyak, message ataupun info tu secara yang berkesan dengan colour yang sesuai. Lepas tu walaupun gambar makanan tu banyak kan, macam-macam jenis ada sayur kailan lah, ada sirap bandung, ada air tembikai, tapi cara designer ni susun setiap gambar tu kita nampak masih lagi okey, masih lagi jelas, masih lagi berkesan untuk orang faham. Ini adalah menu kedai Tom Yum. Kadang-kadang kita tengok ada setengah kalau kedai Tom Yum ni, dia buat menu tu penuh semua langsung untuk orang tengok. So sebenarnya dalam design satu lagi, kita perlukan tinggalkan juga ruang-ruang kosong untuk audience nampak relax sikit sebenarnya. Nampak relax
untuk dia tengok suatu info tu. Okay, next. Okay, balance ataupun keseimbangan pun penting juga dalam suatu design ataupun kita buat poster kan. Dia kat sini untuk dia sebenarnya untuk kita sampaikan message tu lah. Kita boleh bermain dengan color, size ilustrasi ataupun font yang sesuai. Kalau kita tengok kat sini, ni satu web series dekat internet. Nampak dia walaupun kalau kita tengok kat sini dia nampak, kenapa saya kata dia balance. Okay, bawah dia gunakan font yang so daripada bawah hitam ni dia naik slow sampailah ke atas tu. Kita tak nampak poster ni, nampak terlampau macam ni cakap, terlampau tak kemas lah. Nampak poster ni kemas je. Lepas tu nampak sebelah kanan dia, orang yang kat tengah-tengah ni sebenarnya jadi macam pembahagi poster ni. Dekat belah kanan ada 2 orang, dekat belah kiri pun ada 2 orang. Nampak? Lepas tu gunung tu pun, gunung yang kat belakang ni pun dia nampak balance, walaupun dekat sebelah kiri tu gunung dia nampak tinggi sikit kan. Tapi dia nak nampakkan, sebenarnya nak nampakkan visual lah, gunung ni sesuatu yang jauh kan. So mungkin belah kanan tu nampak dekat sikit, yang belah kiri tu belah kiri ni nampak dekat gunung dia, belah kanan tu gunung yang jauh sikit daripada tempat tu. So saya boleh kata poster yang Ramsingga ni satu poster yang bagus lah untuk sampaikan message pasal ni. Ada siapa pandangan lain tak pasal poster ni? Boleh je respon. Okay, so far semua faham ke apa yang saya explain setakat ni? Faham, alhamdulillah. Okay, next slide. Okay. Okay. Yang elemen yang ketiga ada hierarchy. Hierarchy dalam satu design tu. Hierarchy ni penting sebenarnya untuk kita fokuskan audience apa yang untuk dia tahu terlebih dahulu dalam satu poster ataupun graphic design yang kita buat lah. So setiap design yang bagus ada hierarchy, mesti dia ada title atau headline, di section ni nanti saya explain lah. Saya ambil contoh Harmony Night 2019 ni kan. Okay, siapa tahu apa headline dalam poster ni? Okay, kita tahu kan Harmony Night satu event yang orang kata daripada kita tengok sekali poster ni kita dah tahu dah this one is a program waktu malam. Kataan Harmony Night tu dia susun secara hierarchy yang bagus lah. Dia walaupun dia gunakan font yang berbeza, walaupun dia guna size font yang berbeza sikit kan. Harmony tu mungkin besar sikit, Night tu besar sikit, size kecil sikit, 2019 tu pun kecil sikit, tapi which is bagus lah nak terangkan tu. Lepas tu lead dia pula adalah Dewan Seripulasan College Chancellor 3 Oktober 2019. Tapi dalam poster ni dia ada kekurangan sikit.
dekat masa tu 8 malam hingga 10.30 malam tu dia font yang kecil pula, berbeza dengan info tempat dan tarikh lah. Sedangkan 3 info ni, tempat, tarikh, masa ni satu info yang penting kan. So sepatutnya untuk poster ni dia kena guna font yang sama, size yang sama supaya orang tahu bila akan jadi, dekat mana tempat, dekat mana event ni, tarikh bila, masa bila. Tengok sekali pun dah faham dah. Kita boleh kata Dewan Seri Pulasan ni adalah lead lah sebenarnya. Lepas tu section pula adalah yang bawah tu, save the date and all are invited to attend. Dia dah bawah tu dah macam apa kata, just untuk kita ingatkan balik orang untuk pasal event ni. Sama juga macam dekat dalam hierarchy ni, dia penting juga macam kalau kita buat website ataupun dekat mobile display kan. Kita tengok kat sini, curated playlist is a headline untuk event, untuk terangkan website ni pasal apa. Lepas tu ada sekejap saya tengok je. Lepas tu the A list route tu adalah lead lah, dan juga bawah-bawah tu adalah section nak terangkan apa message ni. Hierarchy ni dia agak kita kalau sekali buat, kalau kata orang yang baru buat design mungkin akan rasa macam tak pandai lagi nak arrange kan. Tapi sebenarnya along the way sepanjang kita buat design tu kita akan faham macam mana nak sesuai hierarchy yang penting. Okay, next. Okay, elemen yang keempat adalah lines and shape. Satu design sebenarnya dalam design kita nak hasilkan satu grafik tu, shape-nya kalau siapa perasan dekat E dengan X tu, dia rapatkan tu dia membentuk satu shape yang lain. Siapa perasan? Okay, udah respon tak? Siapa tahu FedEx ni company apa? Okay, Ain, kau nak jawab apa-apa? Penghantaran postage, bukan? Betul. FedEx ni satu company ni, dia bentuk satu tanda anak panah lah. Nak tunjukkan FedEx ni hantar barang direct daripada point A kepada point B dengan cepat. Sebab tu designer yang buat logo FedEx ni adalah seorang yang brilliant lah. Walaupun dia guna logo ni bukanlah orang kata apa, walaupun dengan shape tu dengan cantik, dia membentuk satu message yang lebih berkesan. Yang kedua adalah media Marvel ni kan. Media Marvel ni kenapa saya ambil contoh ni, sebab dia banyak gunakan shape-shape dia untuk bagi penegasan. Which is macam you are the next hero, letak dalam dialog box tu. Nak tunjukkan siapa yang join media Marvel ni ada potensi untuk jadi somebody yang lebih hebat kan, untuk next, untuk the future yang berbeza, next future. Lepas tu macam dia letak juga interested, contact us, bunga, lepas tu ada nombor telefon kan. Kat sini dia message ni berkesan sebabnya dia letakkan bunga tu colour lain,
nombor telefon tu color lain. So kalau tengok sekali pun kita dah tahu dah. Kalau kita berminat untuk join Minda Marvel ni, nak contact siapa, nombor telefon apa yang kita perlu contact orang tu. Cumanya ada kekurangan sikit pada siapa tahu Minda Marvel ada kekurangan apa sikit. Okay, Juliana nak respon apa-apa? Dia ada kaitan sikit dengan yang sebelum ni lah, yang Reiki tu. Okay, kita tengok kan, dia font yang berbeza tiga-tiga ni. Dia tak sesuai lah sebenarnya, kurang sesuai sikit. Mungkin boleh tambah baik lagi lah design daripada segi slide, Afrina. Color sangat memainkan mesej yang sangat mainkan peranan yang penting lah untuk suatu graphic design tu. Dia pemilihan color yang sesuai dengan tema design dapat sampaikan mesej yang lebih kesan lah. Okay, warna kuning untuk apa? Apa elemen yang penting? Warna oren apa, merah apa, hijau apa, ungu untuk apa, biru untuk apa kan? Okay, saya nak tanya, siapa tahu kenapa warna untuk, kalau siapa perasan, fast food dekat Ain Fatihah kan, daripada food kan. Tahu tak kenapa macam fast food dia gunakan color-color merah, kuning? Saya rasa betul. Dapat meningkatkan selera makan Betul. dan dapat Betul, menarik perhatian kalau kita tengok kat sini warna merah tu appetite kan, menaikkan selera. So warna merah memang, sebab tu dekat macam McDonald pun tu ataupun KFC, packaging dia dah warna merah. Dia secara tak langsung sebenarnya dia bawa kita nak makan benda tu, kita nak makan makanan tu. Sama juga kenapa macam gambar McD kan, tepi ni kan, gambar KFC, packaging tu packaging dia masih kotak dia warna merah, warna putih. Orang dah tahu dah bila kotak merah putih, orang dah, oh ni memang KFC. Tengok pun dah nampak selera dah. Betul, Aizzatul Zahari, warna kuning merah. Lepas tu kita jarang nampak makanan yang warna biru kan, selain daripada nasi kerabu. Tengok tak, apa pendapat saya tanya siapa? Humaira tentang ni, yang roti jala warna biru ni. Pelik kot sebab selalunya roti jala warna kuning. Dia nampak macam kita nak makan pun sebenarnya makanan yang warna biru ni dia memainkan dia bawa mesej kepada otak kita. Makanan ni akan bawa satu rasa yang pelik, walaupun sebenarnya rasa dia sama je macam roti jala yang lain yang warna kuning, tapi warna biru
terlampau gelap sangat lah sebenarnya. Lagi satu kalau kita perasan, bukanlah daripada bunga telang tu warna biru dia biru light je. Dia, kalau nak tahu orang yang jual nasi kerabu warna biru gelap tu, biru yang terlampau gelap tu. Lagi satu Finding Dory ni, siapa tahu cerita Finding Dory? Belum ya. Okay, Syahir ada nak ni tak bagi pandangan pasal poster Finding Dory ni? Okay, Ain boleh on mic untuk cerita. Saya rasa Finding Dory ni kan cerita yang pasal ikan dalam laut. So kalau kita nak ceritakan pasal konsep cerita tu kan laut. So kita kena nak gunakan warna yang sesuai. Itu warna biru. Betul juga. So, Syahir nak pendapat pasal poster Finding Dory ni? Pendapat pasal poster dia, kita tak lagi ni tengok Finding Nemo dia. Elemen trust, confidence, teknologi. Tapi sebenarnya dalam Finding Dory ni, kenapa warna biru dia gunakan poster? Dia rasa trust dengan confidence. Kalau siapa tengok Finding Dory ni sebenarnya dia penyakit. Dia lupa, dia ada short term lost memory sebenarnya. Siapa pernah tengok macam mana ayah dia nak ajar dia kat mana rumah dia. Ayah dia susun shell tu. Lepas tu nanti dia lupa kat mana arah rumah dia. Sebab tu poster ni dia gunakan warna biru ni yang secara menonjol lah. Walaupun ikan tu warna biru sebenarnya. Tapi laut dia latar belakang dia biru sebenarnya, walaupun selain daripada kehidupan laut tu sebenarnya dia bawa trust dengan confidence cerita ni. Macam mana Dory ni trust kepada kawan-kawan dia untuk cari balik kat mana rumah dia. Which is sebenarnya kalau siapa tahu Disney bila dia keluarkan sesuatu poster filem ataupun animasi, dia banyak mesej-mesej yang tersirat lah sebenarnya di sebalik sesuatu design poster kartun dia orang sebenarnya. Sama juga macam Syahir kata dia pernah tengok Finding Nemo kan. Finding Nemo tu kenapa warna orange dia punya poster kalau perasan? Okay, Syahir. Okay, lagi satu saya nak explain ni lah yang berkenaan roda warna ni. Siapa tahu macam mana kita nak pilih colour yang sesuai untuk latar belakang colour apa. Betul pasal friendship Finding Nemo tu dia dengan kawan-kawan dia kan untuk cari ayah dia balik. Okay, siapa tu perasan macam mana nak tahu macam mana kita nak buat satu colour background dan juga satu lagi colour font, contohnya nak guna colour apa. Siapa tahu macam mana kita nak apply kan? Kita boleh tengok gambar yang daripada yang session ni ada roda warna ni. Siapa tahu? Betul. Kita guna warna Siti Maria 99. Kita guna triangle tu kan. Triangle ni adalah tiga colour yang sebenarnya triangle ni yellow, merah dengan biru ni tiga colour yang asas lah. So sebenarnya kita tengok untuk apply sesuatu colour dalam design, kita tengok macam contoh warna orange dia bertembung dengan warna biru.
mungkin latar belakang kita boleh gunakan warna oranye dan juga font mungkin kita boleh gunakan warna biru. Dia yang berlawanan. Macam contohnya merah dengan hijau. Sebenarnya dua warna ni walaupun warna yang berlawanan tapi dia akan complement each other. Bila kita letak dalam design tu, dia color dia akan nampak kontras lah. Okay, jelas tak berkenaan roda warna ni? Okay, ada siapa nak tanya tak pasal roda warna? Roda warna. Lagi satu, bila berkenaan color ataupun warna, dia ada rules dia. Untuk dalam satu design tu kita tak boleh guna lebih daripada 3 color. Supaya design tu lebih nampak selamat dan tak nampak terlampau crowded lah. Okay, Ain saya tak faham. Ini graphic design. Macam nak apply. Okay Ain, bila kita nak gunakan color, contohlah saya nak letak background warna orange. Background design warna orange. Dan juga font color apa yang sesuai saya nak guna contohnya. So saya boleh gunakan warna biru cerah ni sikit sebagai color font dan juga orange ni sebagai background. So daripada bila kita buat macam tu, design tu akan nampak lebih kontras dan lebih menyelah lah. So message yang kita nak sampaikan dekat audience kita lebih berkesan. Contoh macam Juliana cakap, satu gelap satu cerah, which is betul lah, dia punya konsep dia lebih kurang macam tu. Dan saya kata ni 3 warna yang berbeza, tak boleh guna lebih pada 3 warna kan. Kita ambil tengok balik contoh daripada poster Finding Dory ni, color yang diguna adalah color biru, color sotong ni warna orange sama dengan warna clownfish ni, dan juga warna putih Finding Dory ni. Nampak tak? Walaupun digunakan 3 color yang lebih kurang sama, maksudnya dia ada warna-warna lain sebenarnya. Warna biru gelap, warna biru cerah, betul ada lagi dark blue semua tu, tapi dia gunakan skema color yang dekat-dekat sama. Kalau lebih pada 3 warna, boleh sebenarnya lebih pada 3 warna, tapi dia kena designer yang nak guna lebih pada 3 warna tu kena pandai susun. Sebab kadang nak bagi poster nampak lagi meriah. Which is 3 warna tu pun dah mencukupi lah. Dia 3 warna ni bila nampak terlampau banyak warna dia akan jadi lebih crowded. Betul? Betul tu jangan. Dia akan lebih crowded lah. Kecuali kalau siapa perasan batik kan, macam batik Terengganu ke, walaupun dekat Kelantan pun ada batik ke. Batik tu sendiri digunakan color-color, skema color yang dekat-dekat sama dan juga ada berbeza sikit. Kita jarang nampak batik yang terlampau guna banyak sangat warna. Mesti warna yang 3 color je biasanya. Okay, Ain faham tak tadi pasal nak apply 3 roda warna tu pada design? Nak tanya soalan boleh? Boleh. Ya, saya nak tanya apa? Nak. Syed? Bahagian roda warna tu kan sebenarnya macam mana contoh kan dekat roda warna tu masih macam tak faham sangat penggunaan dia. Secara basicnya Ana type lah, you kena slow.
Contoh kalau macam mana kita nak pilih warna untuk kita punya poster tu, sebab takut kadang macam tak sesuai. Oh, okay. Kita ambil contoh yang poster finding Dory ni Ground. Okay. Kita ambil, dia ada warna biru bertentang dengan warna oranye. Nampak tak warna biru kat poster finding Dory ni, warna biru latar belakang kan. Lepas tu clownfish ni warna oranye. Kan nampak stand out. Nampak stand out dia punya colour ni. Daripada colour ikan tu kan. Sama juga dia letakkan juga macam apa Dory ni, bukan Dory, Dory ni kan dia punya apa panggil sirip dia warna kuning kan. So kita tengok dia agak bertentangan lah warna kuning dengan warna biru tu. So nampak dia nampak lagi menonjol lah sebenarnya. Secara asas ni maksudnya kena tengok bentangan ke. Secara asasnya color, kalau based on roda warna dia, warna yang bertentangan lah sebenarnya untuk kita complement dengan color sesuatu color tu. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan color yang lain, tapi mungkin mengikut skema color lah. Sebab color kan dia ada warna cerah, warna gelap sikit kan. Warna macam warna kuning, mungkin ada kuning yang gelap, ada kuning yang cerah. So boleh try complement yang ikut nanti bila kita belajar software tu, nanti kita akan tengok macam mana nak pilih color yang sesuai. Maksudnya level of color tu macam ni yang sesuai. Okay Afrina. Contoh kalau yellow kena dengan purple. Secara asasnya lebih kurang macam tu lah. Okay, next. Elemen yang last. Okay, elemen yang terakhir adalah typography. Typography ni lebih mudah kita cakap, sama juga dengan font. So bila kita kata berkenaan font ada dua lah. Satu, font dia ada secara kategori yang besar dia ada dua jenis. Satu serif, satu sans serif. Serif ni font yang mempunyai echo. Contoh kalau pernah tengok Times New Roman kan, T dia kan ada echo sikit, dia ada hujung dia. Kalau perasan dekat gambar yang saya bagi ni, serif ni adalah echo lah, dekat atas T tu, dekat hujung dia ada macam echo sikit. Panggil sans serif ni adalah sans tu maksudnya no kan. Maksudnya huruf yang tak mempunyai echo. Lepas tu bila typography kita melibatkan size, melibatkan juga style font. Style font ni macam italic, bold, underline. Ni tiga kan. Biasa kita tengok kalau kita guna Microsoft Words, tiga style ni yang ada lah, yang selalu ada. Lepas tu juga kita kena pasti alignment font tu untuk satu design poster ataupun ni kan. Kita boleh gunakan left alignment, right alignment, center, kita juga justify. Okay. Macam untuk headline, biasanya headline ni adalah satu tajuk lah. Biasanya kita akan guna font yang besar lah sebenarnya. Kita jarang guna font yang kecil sebenarnya untuk headline. Dan juga body text ni satu yang kita akan guna huruf yang kecil sikit lah. Contoh macam masih keliru sikit kan, headline ni apa, body text ni apa kan. Okay, contoh dalam surat khabar, muka depan surat khabar ni kan, headline is macam harian Metro ni adalah headline. Dia gunakan Metro tu huruf yang besar kan. Size dia besar walaupun dia lower case, tapi size dia besar Metro tu. Lepas tu juga macam trauma 7 tahun. This ada headline lah. Lepas tu body text ni ada yang bawah tu, yang kecil tu. Okay.
untuk buat buku, so macam saya sebab background saya dalam publication kan, untuk buat buku biasanya kita akan guna serif font lah untuk layout dalam buku tu. Sebabnya serif ni dia akan membantu mata kita untuk baca dengan lebih lama, untuk kita baca suatu buku tu dengan lebih lama. Mata kita tak cepat penat lah sebenarnya. Tapi untuk tajuk biasanya dia akan guna yang sans serif lah. Siapa ada dekat dia buku? Siapa dekat dia ada buku? Syahir suka baca buku kan? Ada buku tak dekat? Saya ada. Ini buku apa dekat ni? Saya tengok buku Fluid Mechanics. Fluid Mechanics. Okay, kita tengok dia punya font, dia pakai font macam mana? Kalau yang depan tu untuk tajuk dia pakai yang sans serif, tak ada ikon. Dalam dia? Untuk dalam tu yang nota semua explanation dia pakai yang serif. Serif. Nampak? Dia lebih senang baca kan sebenarnya. Cuba bayangkan dalam buku tu semua dia pakai sans serif. Agak-agak penat nak baca. Okay, tapi tadi biasanya untuk buku kita akan guna sans serif lah, tapi untuk display design, contoh macam kita buat poster yang kita tak perlu kita nak tengok sekali kita terus faham kan, yang tu memang kita akan guna sans serif lah sebenarnya. Tapi sebenarnya font sans serif ni pun kita boleh gunakan juga untuk body text lah dekat dalam buku, tapi saiz dia kena saiz yang kecil. Kalau saya ada contoh kan, sekejap sini buat agak-agak. Okay, macam untuk buku ni kan, dia guna saiz yang sans serif, dia guna font sans serif, tapi saiz dia kecil. Kita masih lagi boleh baca dengan senang lah sebenarnya. Okay, tapi macam dekat depan ni, dia guna selamat tinggal ni font sans serif tapi font yang besar. Dia punya saiz besar. So, kita dah tahu dah dia berjauh tu apa kan. Sama juga untuk daripada segi font ni, sama juga dengan color. Kita tak boleh guna lebih dalam satu design tu, tak boleh guna lebih daripada 3 font supaya tak nampak terlampau crowded lah. Biasanya kita akan guna satu atau 2 font tu pun dah cukup baik dah sebenarnya. Dah cukup memadai untuk satu design. Contoh tapi kadang komputer kita ada font yang sikit je kan. Sebenarnya kita boleh download lah daripada internet. Kalau selalu saya selalu pakai dafont.com tu. Daripada dafont.com ni macam-macam jenis font yang kita boleh download, kita boleh guna. Nanti mungkin agak tak clear sangat berkenaan font ni, tapi nanti bila kita next session nanti bila kita buat design, kita akan lebih jelas. Okay, dekat Dafont tu free, boleh download percuma je, tak payah bayar lah. Tapi ada limited sikit lah font dia. Mungkin ada font yang kita cari tu tak ada dekat situ. Contoh macam Helvetica kan. Kalau siapa tahu Helvetica sebenarnya font yang kena bayar. Tapi dekat Dafont tu ada. Dia cuma berbeza sikit saiz dia. Nanti kita akan tengok. Okay,
Basis pun. Kira pun download boleh Dafon. Banyaklah sebenarnya. Tapi Dafon ni website yang dah lama, yang memang orang tahu nak download font daripada Dafon ni. Biasa designer pun memang tahu nak download daripada sini. Okay. Kan kita dah habis dah 6 elemen ni. Ada siapa nak tanya soalan tak? Okay, sebenarnya saya ada nak bagi homework untuk apply apa yang kita dah, apa yang saya share berkenaan basic elemen design ni. Korang semua kena buat satu signage, papan tanda ataupun poster yang ada perkataan dilarang merokok, denda 1,000 atau penjara 2 tahun. So boleh masukkan juga apa-apa ilustrasi yang dirasakan sesuai. So untuk sampaikan mesej dilarang merokok tu lah. So next session kita akan tengok apa poster tu menarik ke tak. Kenapa saya bagi homework ni untuk tengok korang faham ke tak apa elemen, 6 elemen berkenaan malam ni yang kita belajar tu lah. Apa yang saya share. So korang ada masa seminggu untuk buat. Boleh email kat saya 12 Jun 2020 nanti. Maksudnya hari 12 Jun hari apa? 12 Jun hari Jumaat depan. So boleh email lah, ada masa beberapa hari ni boleh buat. So kita tak belajar design lagi kan, kita tak belajar software lagi. Apa-apa software pun tak apa nak guna. Kalau tak ada software nak lukis tangan pun boleh guna. Boleh guna ni lah, nak lukis tangan pun tak apa, nak colour kan pun tak apa kalau rajin. So nanti kita akan pilih dua pemenang untuk dapat, saya akan pilih lah 2 pemenang untuk dapat hadiah. Semua clear tak pasal homework ni? Okay. Semua boleh buat tak? Agak-agak boleh buat tak? Dekat awal-awal tadi saya dah terangkan pasal contoh ni. Okay, saya dah bagi contoh pasal no smoking ni kan. Boleh je nak ikut konsep yang sama, tapi dalam masa yang sama boleh gunakan kreativiti sendiri untuk mendapati maksud dilarang merokok tu. Ni lah. So ni ni apa maklumat yang korang kena letak dalam homework tu nantilah. Size apa Hello. Okay, semua ada nak tanya apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, kita boleh stop kat sini. Nanti kita boleh continue lah. Okay, ada sesiapa ada soalan? Nak buka mic boleh, nak tanya dekat chat pun boleh. Apa-apa saja pun boleh soalannya. Ataupun semua okey. Kalau semua okey, kita tulis kat chat. Saya okey.
Okey Okey. Okay. Saya anggap macam semua okey lah. Okey. Saudara Najmi nak pesan apa-apa lagi? Tak ada, tu je. So nanti next class, next share nanti saya share balik lah. Okey. Okey, baik. Okay, terima kasih diucapkan kepada coach kita, Saudara Najmi. Jadi sebelum kita habis, kita seperti yang saya bagi tahu dalam grup, kita akan ada sesi bergambar. Jadi boleh kita buka kamera? Bagi yang nak buka boleh buka, bagi yang tak nak buka pun tak apa. Tapi jangan live lagi. Kita kena tangkap gambar. Okey. Okey, semua ready ke? Ada nak buka kamera? Okey. Saya anggap tak ada Okey. Okey, 1, 2, 3.